sebenarnya ada asas. Kita cuma bagi dia punya penghujahan je. Okey, dan kita kena biasakan tuan-tuan duduk dalam masyarakat yang sudah ada kita panggil knowledge tersendiri, jangan biasakan menyalahi pembawaan masyarakat. Kerana apa yang masyarakat pegang selama memiliki asas, maka asas itu kita kukuhkan dan kuatkan. Kalau tidak nanti pecah belah masyarakat, bergaduh masyarakat. Contoh saya kata kat tuan-tuan, Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Lepas ni jangan ceramah ma'al hijrah pada bulan Muharram. Tak pening ke tuan-tuan masjid? Pening tak masjid? AJK Masjid dah bincang dah, kita buat ceramah ma'al hijrah malam ni. AJK dalam kuasa, tak boleh, Nabi hijrah Rabiul Awal. Tak tuan-tuan, Nabi sudah memulakan peristiwa hijrah para sahabat pada bulan Muharram. Faham? Dah mula dah. Sebab itu lagu nasyid yang saya dulu hafal masa kecil. Ni baterinya habis. Tak apa Ji, tak apa. Pakai ni je. Okey. Dari tadi habis, dari awal kuliah tadi. Apa tadi saya sebut yang dah hilang? Masuk bateri je terus hilang terus. Tuan-tuan, nasyid tu, tuan-tuan, cuba tuan-tuan nyanyi nasyid tu. Awal Muharram detik permulaan perpindahan perkiraan tarikh Islam dari kota Mekah ke kota Madinah atas keyakinan dan iman yang teguh kaum muhajirin rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan syiar tercinta. Tuan-tuan, itu tu lagu tu dia kata apa? Awal Muharram detik permulaan perkiraan tahun umat Islam. Okey, lepas tu dia cerita perpindahan Nabi dan umat Islam. Dia tak kata perpindahan Nabi sahaja. Dan umat Islam. Maknanya apa? Sahabat sudah memulakan hijrah pada bulan itu. Dah. Jadi tuan-tuan tak ada salah mengingati peristiwa hijrah pada bulan Muharram kerana sahabat sudah memulakan hijrah. Itu tuan-tuan, itu cara dia. Boleh? Boleh noh. Tuan-tuan. Jadi itulah ceritanya Muharram dan ceritanya tahun hijrah. Tuan-tuan dah faham tu, baru kita masuk ayat seterusnya. Baik. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, deep ayat yang berkaitan ma yubayyituna minal qaul. Okey. Yubayyituna minal qaul. Apa ayatnya? Surah apa saya tak ingat. Ayat tentang mesyuarat orang musyrikin Mekah untuk membunuh Nabi SAW pada malam Nabi nak berhijrah. Surah apa ni? An-Nisa ke Al-Maidah ke tak ingat? An-Nisa ayat An-Nisa 108. An-Nisa 108. Ma yubayyituna minal qaul. Ma yubayyituna ada dua. 181. 108. Ma la yarda minal qaul. Okey. Mungkin yang ini tuan-tuan atau mungkin yang satu lagi. Tapi saya yang inilah. Tuan-tuan tengok Allah sebut apa? Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Tuan-tuan tengok Quran kata apa? Mereka itu takut daripada manusia dan tidak takut daripada Allah. Sedangkan dia iaitu Allah bersama-sama dengan mereka orang musyrikin Mekah. Ketika mereka yubayyitun. Ketika mereka duduk bermesyuarat. Dan mengeluarkan perkataan yang tidak diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mesyuarat apa ni tuan-tuan? Ni mesyuarat apa ni? Ini mesyuarat malam Nabi nak berhijrah. Ketika mana mesyuarat ini berlaku tuan-tuan, ni saya nak buat sikit-sikit je tuan-tuan. Kita punya masa tak panjang. Okey. Kita buat sikit-sikit je. Bagi nak tuan-tuan faham je, hijrah ni banyak faedahnya. Pada malam itu mereka sudah melihat bilangan umat Islam itu semakin ramai dan makin ramai keluar daripada Mekah. Patutnya tuan-tuan, orang musyrikin Mekah ni, kalau dia tak suka orang Islam, biarlah keluar Mekah. Bila keluar Mekah, betul tak? Faham tak? Contoh dalam kampung tuan-tuan ni, Meru Haik. Contoh, ada orang Korea duduk sini. Contoh.
Orang Korea ada penempatan Korea. Duduk. Tapi duduk sini buat bising, kacau orang, kacau anak orang. Lepas tu dia kata, dah lah kalau kamu tak suka kami nak keluar daripada Meru ni. Kita kata apa? Keluarlah. Keluarlah. Kami pun tak suka kamu kat sini. Kan gitu kan? Orang musyrikin, umat Islam, dia ni tak disukai oleh orang Mekah. Ketika orang Islam mula berhijrah satu persatu, patutnya suka. Tapi yang berlaku, dia merasa risau. Kenapa risau? Kenapa risau? Patutnya suka. Silakan. Kami pun tak nak kamu. Betul je ya? Macam kita dulu British datang ke tanah Melayu. Kita kata keluar. Jepun, keluar. Biar kami perintah negara kami sendiri. Tapi kenapa orang musyrikin Mekah, bila orang Islam mula keluar beramai-ramai, dia mula gusar? Siapa dapat bagi jawapan? Bismillah. Dah tak suka je, tak kurang apa namanya, berapa kerat je. Katalah 200 lah, menduduk ribu-ribu. Tak berkurang. Ekonomi, orang Islam pada waktu itu bukan pemegang ekonomi terkuat di Mekah. Bukan terkuat. Adalah 1-2 orang tokoh. Tapi bukan yang terkuat. Saya bagi jawapan tuan-tuan. Tapi nak pukul 10 ni risau pula. Hijrah tak mula lagi ni. Risau juga tuan. Okey, hadirin semua. Mereka merisaukan umat Islam ini dapat hidup dengan bebas dan merdeka di satu tempat yang baru. Tak apa lagi. Itu tak ada kaitan dengan hidup dia. Tetapi kalau mereka beramai-ramai pergi ke sana dan Nabi pun tinggal di sana, mereka akan bentuk satu kekuatan baru, negara baru yang akan menyaingi Mekah. Yang tu dia tak nak. Faham tak? Kalau umat Islam semua pergi ke Madinah, Nabi pun pergi ke Madinah, Nabi akan bentuk negara dengan umat Islam. Kekuatan negara Madinah akan menyaingi negara Mekah. Dia tak nak. Dia tahu tuan-tuan Nabi itu siapa. Cerdiknya macam mana. Ketokohannya bagaimana. Yang itu dia tak nak. Umat Islam dah mula pergi. Dia pun geram. Umat Islam dapat tempat baru. Ada orang bela dia di sana. Tuan-tuan. Jadi pada waktu itu tuan-tuan. Nabi SAW pun. Baginda ini dibicarakan. Bukan dibicarakan. Dibawa masuk dalam mesyuarat. Apa nak buat dengan Nabi ini. Kalau dibiarkan bahaya kita. Itulah difikirkan. Lalu berlakulah mesyuarat yang Allah sebut dalam Quran tu. Ma la yarda minal qawl. Mereka bermesyuarat tentang perkara yang Allah Ta'ala tak reda. Apa mesyuaratnya? Iaitu putuskan Nabi dibunuh pada malam itu. Dia kata jangan lambat. Malam ni juga. Malam ini juga. Saya ulang tuan-tuan. Malam ini juga. Nabi SAW mesti dibunuh. Mesti dibunuh. Dengan dikerahkan pemuda-pemuda daripada pelbagai kabilah, kepung rumah Nabi, Nabi dibunuh. Allah maklumkan kat Nabi. Natijah keputusan itu. Mesyuarat yang dilakukan itu. Nabi terus menyusun langkah. Tuan-tuan, Nabi ini seorang yang cerdik, pandai, strategis. Memiliki, tuan-tuan, akal yang sangat cerdas. Ketika mana permesyuaratan itu berlaku, Allah Ta'ala khabarkan kepada Nabi. Nabi terus susun langkah. Apa langkah yang Nabi buat? Pertama, Nabi panggil Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidur Nabi SAW. Tujuannya, lengahkan masa orang musyrikin Mekah. Kod dia intai kat rumah Nabi, tengok ada lagi tengah tidur. Biar dulu. Okay? Jadi, actionnya lambat. Itu kecerdikan Nabi yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi ajak teman, cari sahabat. Sebab itu tuan-tuan saya sebut banyak kali dah. Dalam mana-mana ceramah hijrah. Saya kata kat mereka, kalau kita nak berhijrah jadi orang yang baik. Anak tuan-tuan nak berhijrah jadi orang yang baik. Mesti ada teman dan sahabat dan kawan yang baik. Kalau kita tak ada teman dan sahabat tuan-tuan, lemah, lembik kita. Saat syaitan menguasai diri kita, nafsu menguasai diri kita, kita seorang je. Kita akan terikut dengan ajakan syaitan. Betul lah yang muda-muda? Betul. Betul. Syaitan ajak kita, kita senang nak ikut. Lagi pula datang kawan, dia kata, alah tak apalah, muda lagi, tak apa. Lagi kuat kita buat. Tetapi tuan-tuan, bila ada sahabat dan teman,
Yang dia ingatkan kita, dia kata jangan. Mat jangan Mat. Kamu kalau buat macam ni tiba-tiba meninggal macam mana? Nampak tuan? Ada kawan yang baik menjadikan hijrah kita kepada jalan baik itu lebih kuat. Sebab itu tuan-tuan, makcik-makcik, ibu-ibu, ayah-ayah, diri kita sendiri kalau nak berubah jadi orang baik, berubah daripada suka mengumpat kepada suka tak mengumpat, daripada suka membawang kepada suka mencili. Okey. Kan? Okey, daripada suka buang masa, daripada suka berlumba-lumba dalam benda yang tak patut lumba, barang kemas yang paling banyak ke, ini ke, sombong ke. Tuan-tuan cari kawan-kawan yang tawaduk, cari kawan-kawan yang baik, cari kawan-kawan yang zuhud, cari kawan-kawan yang kaki masjid, cari kawan-kawan yang suka tadarus. Kita kawan dengan dia, kita ada kekuatan untuk hijrah. Kalau seorang-seorang tak kuat tuan-tuan, tak kuat. Mesti ada kawan. Kawan. Sebab kita bila berdua, syaitan jauh sikit. Bila kita bertiga, syaitan lagi jauh. Bila kita berempat, syaitan lagi jauh. Tuan-tuan berjemaah macam ni. Tuan-tuan, siapa dalam dewan ni, dalam hati dia sekarang ni, aku nak tengok cerita Hindustan. Ni sekarang ni. Nak buka Netflix. Siapa teringat nak buka Netflix sekarang? Tak ada. Pasal tonton ramai-ramai dalam majlis yang baik, syaitan jauh pergi. Jauh. Tapi balik ni lepas makan ikan patin masak tempoyak. Minum air teh ais 3 layer. Duduk depan TV, pegang remote television. Tuan, keluar pelbagai senarai menu untuk tengok. Tuan, waktu tu tuan nampak ada kabi kushi kabi gam. Nak pilih ke tak pilih? Nak pilih ke tak pilih? Nak pilih ke tak pilih? Pelakonnya Shah Rukh Khan. Iyalah sekarang memang taklah ni cerita ke sebelum ni. Itu saya bagi contoh TV makcik. Kalau kawan kita hantar dalam grup WhatsApp, ini ada bentuk gelang baru keluar ni. Safura emas. Murah, ada diskaun 59%. Cas bersih percuma, ini percuma. Dia kata, meh lah kita pi. Bukan saya kata haram, tak tuan-tuan. Tapi kalau kawannya, dia punya motivasinya itu, kita akan hala ke situ. Betul tak? Itu kita, tuan-tuan, itu jugalah anak kita. Itu jugalah cucu kita. Oleh itu tuan-tuan, hijrah ajarkan kepada kita, Nabi ajarkan kepada kita, untuk pergi berhijrah, berteman dan bersahabat. Mesti pilih kawan. Dah, saya terus ambil pengajaran je, nak cerita hijrah panjang-panjang, memang tak sempat. Patutnya Haji Razak minta saya malam ni ceramah mahal hijrah. Tapi sebab malam ni saya di IPD Batu Gajah. Okey kan? Jadi saya tak dapat nak menuhi jumpa itu. Ingatkan malam ni lah cerita hijrah full. Tapi tuan-tuan boleh tengok saya punya ceramah hijrah di YouTube. Saya rasa dah ada dalam 2 ke 3 ceramah hijrah YouTube untuk tahun ni, untuk bulan ni. Dan ada. Tuan-tuan boleh tengok. Dekat itu tekan je lah nama penuh saya, nanti keluar lah. Paling dekat malam tadi di Masjid Putra Kelana Jaya. Masjid Putra Kelana Jaya. Dekat dengan tabung haji punya pejabat tu. Dekat Malaysia Airline punya pejabat tu. Kan? Itu tuan tekan dekat YouTube, nanti tuan nampak. Yang tu saya cerita daripada awal sampai akhir. Itu pun banyak cut juga. Kerana cerita hijrah Nabi panjang. 1. 2. Ketika Nabi siap jumpa Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Allah mengizinkan aku untuk melaksanakan hijrah pada malam ini. Abu Bakar menjadi persoalan tanya, kenapa pula datang ke rumah saya? Maknanya kenapa datang ke sini? Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, dia tak cakap macam tu. Dia kata, as-suhbatu ya Rasulullah. Adakah aku menjadi temanmu dalam hijrah ini ya Rasulullah? Nabi mengatakan, iya. Engkau menjadi temanku. Abu Bakar menangis kegembiraan. Dalam ramai-ramai sahabat yang ada, Sayyidina Abu Bakar lah yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi sahabat dan temannya dalam hijrah. Dia punya excited, dia tak boleh tahan tuan-tuan. Tak boleh. Excited. Malam tu juga, dia siapkan barang, dia siapkan makanan, dia siapkan bekalan untuk hijrah bersama dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni orangnya luar biasa. Nama dia tercatat dalam Quran. Tuan-tuan buka Quran, surah At-Taubah. Kita tengok kisah Sayyidina Abu Bakar. Sya'or mengaji macam ni tuan-tuan. Pindah-pindah muka surat.
Ayat berapa? Muka surat 193. Ayat 40 surah At-Taubah. Ayat 40 surah At-Taubah. Muka surat 193. Lama kita tak buat program tadabbur tuan-tuan ya. Ramai kan? Lama kan? Hari ni hari Sabtu Khamis. Sabtu ni tuan-tuan mungkin saya ada kat TV9. Tuan-tuan jemput tengok Quran Time. TV9 dengan Astro Oasis. Antara dua tu lah. Saya pun dah tak ingat. Saya bukan tengok TV sangat. Kan? Okey. Lama tak kita buat tadabbur kan? TV9. Dulu TV Jerah. Sekarang dia dah tak buat kerjasama dah dengan Quran Time. Jadi Quran Time diambil alih oleh TV9 dan TV Astro Oasis. Astro Oasis. Okay? Jadi sekarang dah Quran Time 2.0 bukan TV Jerah lagi dah. TV Jerah Quran Time 1.0. 2.0 dah masuk TV lain. Okay? Sebab dia tak melanggar dah. Tak apalah tuan-tuan. Itu bukan cerita kita. Cerita tu tak penting. Yang penting ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Macam mana dan bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah insan dan watak yang karakternya Allah sebut dalam Quran. Dan dia sangat special dan dia sangat unik dan sangat tinggi. Orang kalau boleh sebut dalam Quran ni tuan-tuan, maknanya orang tu hebat. Orang tu special. Sama ada special baik atau special jahat. Dulu. Orang kalau namanya sebut dalam Quran, makcik, maknanya dia itu sangat special. Sama ada special baik atau special jahat. Faham? Nama Sayyidina Abu Bakar disebut. Betul? Dalam Quran Nabi Musa sebut. Nabi Ibrahim sebut. Fir'aun pun sebut. Abu Lahab pun ada. Jadi dia paling baik, paling jahat. Ada dalam Quran. Kan? Hadirin semua. Allah sebut apa tuan? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. Tuan-tuan, tengok terjemahannya molek-molek. Kalau kalian semua tidak mahu memenangkan dan membantu Nabi SAW, ketahuilah Allah akan memenangkan dan membantunya. Ingatlah, contoh Allah bantu Nabi, ingatlah, ingatlah. Contoh Allah bantu Nabi. Macam mana? Ingatlah. Ingat apa? Ketika mana Allah mengeluarkan. Ketika mana orang kafir menghalau Nabi, maknanya disusun perancangan nak bagi Nabi keluar daripada Mekah. Ketika mereka berkomplot untuk halau Nabi daripada Mekah. Saniyasnaini, mereka berdua waktu tu. Siapa dua itu? Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Dua orang. Izhuma fil ghar. Keduanya di dalam gua. Gua apa ni makcik? Gua? Gua Hira? Gua Tempurung? Tak makcik. Ya Allah. Yang belakang tu sebut Gua Musang. Ya Latif. Gua Sur. Gua Sur. Ketika mana kedua-duanya dalam Gua Sur. Apa berlaku dalam Gua Sur tuan? Makcik, Gua Sur ni sempit. Sempit. Ngam-ngam muat Nabi Sayyidina Abu Bakar itu pun duduk dalam keadaan sempit. Tuan-tuan boleh bayang orang duduk di tempat yang sempit. Berapa hari duduk kat tempat sempit? Oh, ini cerita ceramah setiap tahun ni. Setiap tahun ceramah, setiap tahun lupa. Patutlah ustaz-ustaz laku. Patut ustaz-ustaz laku. Selama 3 hari duduk dalam gua yang sempit. Tuan-tuan, bukan hanya gua itu sempit. Gua itu memiliki binatang-binatang berbisa yang ada pada lubang-lubang tersebut. Ketika Nabi duduk dalam keadaan sempit, 3 hari pengorbanan yang besar. Kita makcik duduk hotel Oyo pun dah bising dah. Oyo hotel tahu Tuan Haji? Oyo tu hotel bajet murah RM35, RM40. Itu pun tuan-tuan. Ini Nabi duduk dalam gua berdua dengan Sayyidina Abu Bakar, sempit.
satu ketika binatang bisa keluar. Tengok ada orang kacau sarang dia tuan-tuan. Dia datang nak menggigit. Sayyidina Abu Bakar tutup binatang itu dengan kakinya. Binatang itu menyengat pada kaki Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tahan bisa kesakitan gigitan tersebut. Sehingga menitik air matanya menahan sakit dan bisa itu. Nabi melihat kejadian yang berlaku. Nabi simpati kepada Sayyidina Abu Bakar. Nabi bacakan doa dan ruqyah pada kaki Sayyidina Abu Bakar. Sembuh pada ketika itu juga. Dan duduk mereka berdua dalam itu. Sayyidina Abu Bakar telah menzahirkan cinta dan kasihnya kepada Nabi SAW. Dengan cinta yang tuan-tuan takkan pernah jumpa. Ada manusia mencintai Nabi sampai ke tahap ini. Ketika sedang duduk dalam gua. Orang musyrikin Mekah mengejari Nabi SAW. Cari selama 3 hari. Mereka cari sampai ke pintu gua. Sampai pintu gua dah. Sampai pintu tau. Sampai pintu. Kata Sayyidina Abu Bakar, dia punya takut dia. Dia punya takut tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar ni takut sebab apa? Dia bukan takut pasal dia. Dia bukan takut dia dibunuh. Dia bukan takut dia disakiti. Dia tak takut. Dia berani. Tetapi dia sangat takut kalau Nabi diapa-apakan. Dia sangat takut kalau Nabi dibunuh. Kerana bagi Sayyidina Abu Bakar, kalau dia mati dengan dibunuh, dia hanyalah seorang manusia yang beriman dibunuh. Tetapi kalau Nabi yang dibunuh, Nabi adalah pembimbing dan guru kepada seluruh umat yang sedang menantikan Nabi di Madinah. Ribuan orang. Kalau Nabi tak datang, siapa nak bimbing dia? Faham kan? Itu Sayyidina Abu Bakar punya justifikasi. Dia punya sayang dan cinta kepada Nabi SAW. Dia tak nak berlaku apa-apa kat Nabi. Jadi tuan-tuan, ketika orang musyrikin Mekah sampai dekat pintu gua. Tuan-tuan, gua ni, dalam Quran tu namanya apa dia tulis? Tu dalam Quran tu. Yang gua tu namanya apa bahasa Arabnya tu? Cuba tengok. Yang mana gua tu bahasa Arab tu? Yang mana? Isnain ke? Izhuma ke? Fi ke? Ghar. Yang mana gua? Ghar. Tuan-tuan, hari Jumaat besok baca surah apa? Kahfi maknanya apa? Yang ni maknanya apa? Jadi gua ni yang mana sebenarnya? Tak apa tuan-tuan. Ini kelas belajar, bukan kelas menyakat. Okey, saya ajar tuan-tuan. Perkataan kahfi adalah gua yang pintunya terbuka luas. Macam gua Tempurung kat Perak ni. Macam gua Kek Lok Tong. Tahu tak? Makcik pernah pergi tak gua Kek Lok Tong? Orang Perak duduk Meru tak pernah pergi gua Kek Lok Tong. Aku orang Johor dah datang 4 kali dah. Yang belakang tu ada Tasik Cermin. Tapi saya cakap tak payah pergilah tuan-tuan. Ni dah tak payah pergi pun tak apalah. Pasal dalam tu ada patung-patung Buddha sikit. Tapi adalah dia punya ada dia punya view cantik dalam tu. Tasik yang cantik, pokok-pokok yang cantik, nature lah tuan-tuan. Tapi pasal depa dah awal ambil lagi, asal ada tempat je letak patung tuan-tuan. Jadi dia punya vibe dia ataupun dia punya auranya taklah baik sangat. Okay, kerana dia tempat ibadah orang kan. Tapi kita masuk ke dalam tu, view dia cantik. Tapi tak apalah tuan-tuan, itu cerita dulu. Cerita zaman-zaman saya suka meneroka tuan-tuan. Okay. Baik, hadirin semua. Tuan-tuan, Kek Lok Tong guna rapat tuan-tuan. Okay. Apa saya sebut? Itu tu yang terbuka nak masuk tu namanya kahfi. Okay, namanya kahfi. Kalau dia tertutup, tapi ada lubang boleh masuk, namanya ghar yang ni. Faham tak? Kan? Ini gua kan. Gua ni batu, tapi nak masuk dalam tu kena ni. Macam tu baru dia masuk. Faham tak? Dia kena menyelinap baru masuk. Yang tu namanya ghar. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar duduk dekat ghar. Maknanya satu batu yang kosong dalamnya tapi nak masuk kena bongkok. Waktu itulah tuan-tuan orang musyrikin Mekah sampai dekat pintu gua. Kakinya nampaklah daripada dalam. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi SAW dengan penuh gusar, penuh takut, penuh risau keselamatan Nabi. Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah mereka pandang kaki je, pasti dia akan kelihatan kita. Kalau dia tengok kat kaki je, dah nampak kita dah. Nampak kita dah. Habislah waktu tu.
Nabi tenangkan Sayyidina Abu Bakar. Nabi tenangkan Sayyidina Abu Bakar. Yang dia sangat risau bukan kat diri dia, dia risau kat Nabi. Nabi kata, ma zannuka bisnaini wallahu sadisuhuma. Wahai Abu Bakar, apakah sangkaanmu kita berdua Allah menjadi yang ketiga bersama dengan kita? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, la tahzan. Tuan-tuan, perkataan la tahzan ni ada satu buku dijual. Menjadi best seller. La tahzan maknanya apa? Jangan sedih makcik. Waktu tengah dalam gua, makanan tak cukup, dalam keadaan cemas, ancaman banyak. Itu pun Nabi kata, la tahzan. Jangan sedih. Makcik, kita kalau ada banyak ujian dalam hidup, ada sakit, anak-anak tak balik berbulan-bulan, cucu tak telefon berminggu-minggu, suami outstation dah jarang balik, kita pula sakit lutut, pening kepala, baru lepas kena scam. Contohnya, ya Allah, macam-macam ujian. Tengah duduk seorang kat rumah, atap bocor, ular masuk lagi dalam rumah. Ya Allah, kain baju ampayan dicuri orang. Kan? Letih kan? Hadirin semua, segala ranjau cerita kehidupan ini, tuan-tuan, pastinya akan ada pahit dan masamnya. Nabi berada dalam situasi yang getir antara hidup dan mati, bunuh dan hidup. Itu antara dua. Sayyidina Abu Bakar disengat dengan binatang berbisa. Makanan tak cukup, nasib di luar tak tahu jadi apa. Tuan-tuan, Nabi tinggalkan siapa dekat Mekah? Dia tinggalkan anak, dia tinggalkan isteri. Sayyidina Abu Bakar ada anak 3 orang dekat Mekah tu ditinggalkan. Tuan-tuan, tetapi tuan-tuan, Nabi tenangkan Abu Bakar dengan perkataan la tahzan. Tuan-tuan pun kena tenangkan diri, saya kena tenangkan diri saya dengan perkataan la tahzan. Jangan sedih. Jangan sedih. Jangan putus asa. Jangan